Muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan hadis daripada Ali bin Muhammad radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sayati qauman ahlul kitab wa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita. Jadi Rasulullah memberitahu dan ketika dia mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka sebenarnya engkau akan sampai kepada satu kaum, kata Rasulullah SAW, iaitu ahli kitab. Kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah mereka supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi kita hari ini nak membicarakan lagi tuntutan di dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu perkara yang ketiga, dakwah Islamiah wajib disampaikan kepada umat manusia, termasuklah kaum Yahudi dan Islam. Jadi tuan-tuan melihat kepada hadis bahawa tugas kita sebagai orang Islam ni untuk berdakwah, dia belum selesai. Selama mana ada orang kafir di atas muka bumi ni, maka tugas berdakwah ni kena sentiasa kita. Kerana ada orang yang bukan Islam, yang masih tidak tahu dan tidak mengerti apa itu Islam. Jadi dengan sebab itu kita kena beritahu, kena menerangkan. Setelah mereka mengetahui, setelah mereka tahu, setelah ada maklumat kepada mereka, sama ada penyebaran maklumat itu dakwahnya secara dakwah pilihan, dengan adanya ceramah, dengan adanya dakwah secara elektronik, media massa ataupun dengan menggunakan alat-alat komunikasi dan sebagainya. Jadi tugas itu mesti disampaikan. Mesti maknanya menjalankan dakwah. Kalau kita tengok peranan-peranan yang diambil pada waktu sekarang oleh media massa elektronik, contohnya yang dibuat oleh Jakir untuk TV Hijrah, walaupun pada dasarnya belum lagi menyeluruh, tetapi itu satu usaha dakwah dari sudut elektronik yang berkesan. Kalau membawakan kepada kita maknanya hidangan-hidangan, pakar-pakar orang yang berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, memperkatakan Islam kepada non-Muslim supaya mereka faham apa itu Islam sebenarnya. Jadi kalau dah bagi tahu, tanggungjawab kita bagi tahu. Selepas itu kalau dia tak beriman, itu bukan lagi salah kita lah. Kerana Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul baligh, wahai Rasul sampai. Jadi maknanya Rasulullah kata, sesungguhnya aku telah menyampaikan. Maka tidak ada maknanya hujah mereka di depan Allah SWT mengatakan bahawa mereka tak pernah terima apa yang aku suruh. Jadi ini tugas kita sebenarnya banyak ruang untuk kita menyampaikan dakwah itu masih lagi kita besar. Walaupun Rasulullah SAW lama dah meninggalkan kita, tapi orang Islam tugas dakwah yang kita terus. Jadi bila kita sebut dakwah dalam segala bentuk, bukan semestinya dakwah ni kita menyampaikan perkara yang asas, yang utama ialah mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak mereka supaya mengakui bahawa Nabi Muhammad itu ialah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mengajak mereka supaya buat asas ini.
Tapi dalam masa zaman dakwah ni dia boleh dalam berbagai-bagai bidang. Dakwah kita tunjuk dari sudut akhlaknya, dakwah dari sudut pakaiannya, cara hidupnya, cara berkomunikasinya, itu semua dakwah. Sebab kita tengok orang Islam, kenapa orang bukan Islam tidak tertarik dengan Islam? Dia bukan tidak tertarik dengan Islam, tapi dia memandang dengan dalam pandangan yang salah, iaitu memandang bahawa Islam ini dipandang kepada orang, bukan dia memandang kepada agama itu. Kalau mereka memandang kepada agama, mereka tidak akan menghiraukan orang yang menganut agama. Jadi mereka pandang macam orang Islam dengan perangai, dengan pakaian. Jadi sebenarnya mereka telah salah dari sudut tanggapan tentang Islam. Dan kalau mereka mengkaji Islam, mereka akan nampak bahawa Islam ini adalah satu agama, agama yang baik, agama yang tidak mengajak keburukan. Dia tidak sama tuan-tuan bagaimana agama satu bangsa, agama yang dibawa oleh yang bukan Islam mengajak supaya jadi baik, dengan agama Islam yang mengajak umat ini jadi baik. Dia tak sama. Kerana Islam mengajar umat ini jadi baik, ini adalah berpandu kepada iman. Tapi orang yang mengajar, bila agama lain mengajak umat dia menjadi baik, dia tidak berasaskan kepada keimanan kepada dia. Itu dia beza. Dia jadi orang baik, jadi orang pemurah. Pemurah mereka itu tidak diasaskan kepada iman kepada dia. Tapi kita ni, kita jadi orang pemurah kerana atas dasar kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yakin selepas kematian kita akan bertemu dengan satu alam yang lain, iaitu alam pembalasan. Itu dibeza. Itu yang menjadi maknanya apa perbezaan yang disebut oleh Allah Taala, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami. Jadi itu dia pembeza, pemisah dia. Batas ni iaitu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat tugas dakwah jadi keputusan. Selagi mana ada matahari dan bulan, maka tugas dakwah itu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia seluruhnya, bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahawa Allah Ta'ala ini sungguhnya orang Muhammad, kamu diutus membawa rahmat untuk selain alam. Rahmatnya Rasulullah SAW ini datang diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi, bukan setakat untuk orang Islam, bukan untuk setakat yang hidup macam kita, tapi maknanya tumbuh-tumbuhan yang melata, yang di laut, di darat, di udara, semuanya mendapat rahmat dengan sebab Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Ini kehebatan Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Dia tidak sama seperti mana Nabi-Nabi dahulu. Rasul-Rasul yang dahulu diutus oleh Allah, dia maknanya ruang lingkupnya ataupun maknanya komuniti dia ialah bangsa sezaman, zaman dia. Tapi bila habis dia zaman tu, generasi itu, maka dah tak ada. Tapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, bermula daripada Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampailah kepada kita. Diutus tidak kepada bangsa Arab, tetapi maknanya orang-orang ajam. Orang ajam macam kita lah, yang bukan Arab, orang Cina ke, orang India ke, semua sekali. Dan hebatnya Rasulullah SAW itu, rahmatnya diutus oleh Allah bukan setakat kepada manusia, tapi semua makhluk-makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini mendapat rahmat daripada diutuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala utuskan Rasulullah SAW mendapat rahmat dan mendapat maknanya keberkatan. Nikmat itu dapat dirasai. Tiap-tiap seorang yang hidup di dalam zaman baginda SAW
kenabiannya, sama ada dia Yahudi atau Nasrani atau penyembah berhala atau lainnya, wajib beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menerima Islam, agama Islam yang dibawa. Sebab apa jadi begitu tuan-tuan? Kalau mereka nakkan keselamatan dunia dan akhirat, maka mereka hendaklah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala telah memberikan maknanya satu iqrar, telah memberikan satu jaminan. Allah Taala telah memberikan satu maknanya iqrar, ucapan Allah Taala itu sabda firman Allah, inna dina indallahi Islam. Tak ada agama yang diakui di sisi Allah Taala melainkan Islam. Maknanya kalaulah ada orang mengambil Islam yang lain, adian yang lain sebagai pegangan mereka, sebagai anutan mereka, tidak diakui oleh Allah SWT, walau baik mana sekali. Walau baik mana sekali. Kita tengok bagaimana sirah telah mengajar kita, tarikh dan sejarah telah mengajar kita, kan? Abu Talib, Abdul Muttalib, itu semua orang baik. Mereka tidak terlibat dengan minum arak, mereka tidak terlibat dengan perempuan, mereka tidak terlibat dengan penyembahan berhala. Tetapi oleh kerana dia tidak beriman, baik macam mana pun, oleh kerana mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Itu yang menyebabkan kenapa mereka ni, orang-orang yang ni masih lagi menerima siksaan Allah SWT. Yang disebut bahawa seringan-ringan azab yang diterima oleh bapa saudara Rasulullah SAW itu Abu Talib, diletakkan maknanya terompah. Mana terompah yang dipanaskan daripada api neraka. Kita bayangkan tuan-tuan, bila terompah itu dipanaskan daripada api neraka, itu paling ringan. Paling ringan. Apabila diletakkan, dipakaikan terompah, maknanya mengalir otak dia keluar. Itu paling ringan. Keluar daripada telinganya, otak tu cair, keluar daripada telinga. Tuan-tuan bayangkan, kalau itulah maknanya siksaan yang paling ringan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bapa saudara Rasulullah SAW, bayangkan kalau sekiranya mereka tidak beriman kepada Allah, yang tidak mendapat rahmat Allah, yang tidak mendapat petunjuk Allah SWT, orang yang buat maksiat dan sebagainya, macam mana siksaan? Mereka dibaling dalam lautan darah, lautan tanah, berenang mereka minum itulah juga minuman mereka, makanan mereka itulah juga daripada nanam dan darah. Itu apa ya? Muslimin dan muslimah. Maka tiap-tiap seorang tidak sah imannya kerana kepada Allah Ta'ala selagi dia tidak beriman kepada sekalian Rasul. Jadi kewajiban, maknanya tidak boleh kita menolak mana-mana Rasul yang wajib kita iman, yang tersenarai dalam rukun-rukun iman, wajib secara ditafsir, wajib kita kena tahu. Ini Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang wajib disebut dalam rukun-rukun iman itu. Dalam rukun iman percaya kepada Rasul, maka wajib kita kena kenal. Tidak boleh kita menolak kerana sesatnya orang-orang Yahudi dan Nasara, kerana mereka beriman kepada Nabi-Nabi yang terdahulu daripada golongan Bani Israel, tetapi mereka menolak Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana adanya perasaan hasad dan adanya penyakit di dalam hati mereka, sehingga mereka sanggup membunuh di kalangan Nabi-Nabi mereka, dan mereka hendakkan mengatakan bahawa bangsa mereka adalah bangsa yang mulia. Dengan sebab itu tidak layak orang lain daripada bangsa Bani Israel itu menjadi rasul. Itu tanggapan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui, dan Allah Ta'ala dengan ilmunya berkuasa untuk mengangkat dan memuliakan sesiapa yang meminta.
Mulai daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena tahu lah, kita kena tahu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Di kalangan para Nabi, siapakah yang statusnya sampai kepada Rasul? Dan di kalangan Rasul itu, siapakah yang sampai kepada status, maknanya maqam ulul azmi? Kita kena tahu juga. Di kalangan kita ramai-ramai, kalangan manusia, ada maknanya tingkatan itu. Diberikan berbagai-bagai maknanya anugerah, gelaran dan sebagainya. Di kalangan mereka itu yang dapat gelaran, ada yang diberikan lagi penghormatan yang lebih tinggi. Begitulah kan. Dan kalangan orang-orang soleh itu ada yang statusnya hamba, ada statusnya orang soleh, ada statusnya abid, ada statusnya orang yang muqarrabin, ada yang muttaqin, ada yang siddiqin. Jadi dengan sebab itu kita kena mengetahui di kalangan para nabi adanya rasul, di kalangan rasul itu ada yang ulul azmi. Wajib kita tahu. Kalau tak tahu, maknanya tidak sempurna. Tidak sempurna. Kaum Yahudi dan Nasrani yang dipanggil dengan nama ahli kitab. Jadi mereka ni orang Yahudi dan Nasara, mereka digelar dengan golongan ahli kitab. Jadi pada waktu sekarang ni kalau nak cari ahli kitab tak ada, susah kita nak cari. Kalau ada di kalangan mereka pun ahli kitab, mereka kena beriman dengan agama Islam. Kalaulah ada pada waktu sekarang, wajib kepada mereka beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab dia dalam hukum fiqh, kalau sekiranya ada di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka ni berpegang dengan kitab asal, maka boleh maknanya orang Islam berkafir dengan ahli kitab. Boleh maknanya seorang Islam itu makan sembelihan daripada ahli kitab, dengan syarat mereka berpegang dengan agama ni, agama. Tapi kita pada waktu sekarang kita telah melihat banyak penyelewengan kan. Jadi ahli kitab pun tak pernah ahli kitab. Mereka tak disebut sebagai ahli kitab yang ori. Semua dah main yang apa ni, cayam. Simak yang dilakukan. Ada kitab mereka telah diseleweng oleh maknanya pendeta-pendeta daripada orang ahli-ahli agama mereka sendiri, iaitu pengikut kitab Taurat dan Injil bukan sahaja telah mengubah dan merosakkan ajaran kitab-kitab mereka, tetapi telah menyeleweng daripada hakikat tauhid yang sebenar. Maknanya ahli kitab bukan setakat mereka ni menyelewengkan kitab, menggugurkan, menghilangkan ataupun menyembunyikan bila ayat kitab-kitab ni isi kandungannya dibacakan kepada penganut-penganut tu, dia sembunyikan sampai kepada ayat ni silent. Ini tak boleh, nanti kalau terangan takut orang memberontak, nanti takut hilang kedudukan, takut orang yang diajar lebih daripada guru. Silent, seleweng kan. Maksudnya begini diubah, supaya mereka jauh daripada pegangan asal. Bahkan mereka ni bukan setakat menyelewengkan, bahkan mereka ni menyeleweng dari sudut tauhid. Tauhid mereka itu keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah dan Rasul itu maknanya menyeleweng. Itu masalah yang berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mendakwa bahawa mereka beribadat kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah menurut pahaman mereka yang telah rosak. Jadi maknanya mereka kata sembah Allah, tetapi Allah yang disembah itu maknanya yang berbilang-bilang, Trinity, tiga dalam satu. Contoh, jadi dia kata Allah,
yang orang-orang sekarang ni Kristian yang berjuang berhabis-habisan nak menggunakan kalimah Allah, mereka memberi pahaman, mereka maknanya meletakkan Allah itu ialah dalam pahaman yang sama, iaitu Allah yang mereka kata itu ialah Allah yang sifatnya berbidang-bidang. Kenapa? Jadi tak boleh kita orang Islam kita menggunakan kalimah Allah atas akidah kepercayaan kita Allah itu sifatnya ahad, iaitu mana esa. Tapi orang-orang ini dia meletakkan menggunakan Allah, kalimah Allah dalam pemahaman mereka, pemahaman bahawa Allah Ta'ala ada Tuhan Musa, ada Tuhan Maryam, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa. Itu dia masalah. Itu yang jadi akidah mereka sesat, menyeleweng. Jadi yang itu jadi salah. Dan menurut pahaman mereka yang telah rosak itu hanyalah pada nama sahaja, bukanlah Allah yang bersifat dengan sifat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran. Yang Allah Taala sebut qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Taala itu esa. Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah. Jadi maknanya itu penafsiran sebenarnya Allah maknanya menunjuk ke atas keesaan. Tapi orang ini dia menafsir Allah itu dia ada Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan akidah mereka rosak dan akidah mereka jadi mati. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka katakan. Yang keempat ni, perkara yang nak disebut ataupun yang nak dibicarakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, asas agama ialah ma'rifat. Maknanya asas, tunjang ataupun teras agama ni ialah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu. Islam ialah agama ciptaan Allah yang diturunkan melalui rasul-rasulnya yang diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi ini bukan ciptaan asli, bukan maknanya dicipta oleh hawa nafsu. Jadi tuan-tuan kena faham kenapa kita dituntut beriman, kenapa kita dituntut percaya, kerana agama itu bukan ciptaan manusia. Kalaulah sekiranya agama ini dicipta oleh manusia, maka kita akan melihat berbagai-bagai kecacatan yang akan ada. Ketidaksempurnaan boleh dipertikaikan dari sudut keputusan, boleh dipertikaikan dari sudut hukum. Tetapi oleh kerana agama Islam itu ialah agama yang milik Allah, tidak ada siapa boleh pertikaikan. Kalaulah maknanya sebagai contoh, di dalam Islam Allah Ta'ala meletakkan bahawa apabila Allah Ta'ala sebut dalam Quran was-sariqatu faqtahu aydiyahuma, maka hendaklah kamu potong tangan pencuri lelaki. Was-sariqatu dan tangan pencuri perempuan. Maknanya bila Allah Ta'ala kata suruh potong tangan, manusia nampak bila potong tangan itu satu kezaliman. Tapi bila dikaji, bila undang-undang itu ada sebenarnya, dia adalah undang-undang yang paling baik. Tidak perlu maknanya menggunakan undang-undang yang lain selain daripada undang-undang Allah SWT. Bila adanya orang kena potong tangan, mengingatkan kepada dia itu sebagai satu ilzam, maknanya satu peringatan, supaya apa? Bahawa mencuri ini adalah satu kesalahan besar di sisi. Bukan itu satu penganiayaan. Jadi bila mereka dia nak mencuri, baru nak ambil, tengok tangan potong menyentuh, tak jadi. Ni kalau kena potong sudah lagi baknya, potong dulu. Dan satu riwayat bagaimana seorang
menuduh, nak mencari bagaimana mencuri sebuah rumah, kan? Maka ditangkaplah seorang yang telah kodoh tangan ni. Dua-dua tangan dah kodoh, tapi masih mencuri lagi. Tetapi tak dapat dibuktikan. Tak dapat dibuktikan. Jadi oleh kerana waktu hakim nak menjatuhkan hukuman, oleh kerana mereka ni dapat bahan bukti. Bahan bukti itu kerana kuali yang ada dekat rumah. Dekat rumah orang yang kodoh tangan, tapi dia kata dia tak curi. Maka hakim kata, kamu bawa lah, mana wahai orang yang menuduh, kamu bawa kuali itu dekat depan mahkamah. Bila hakim soal, dia kata, adakah benar tuduhan kepada kamu bahawa kamu mencuri? Dia kata, tak, aku tak curi. Kau bayangkan bagaimana tangan saya dulu dah kodoh, macam mana nak angkat kuali dia? Maka kata hakim yang bijaksana, kerana dia ni diberikan ilham oleh Allah SWT, wahai pencuri, wahai orang yang kodoh tangan, kalau dah sekiranya kamu ada kuali, bagaimanakah cara kamu mengangkat kuali? Lalu dia pun sempit kuali dia buang. Maka terbuktilah bahawa sebenarnya dia dah curi, walaupun dah kodoh tangan, tapi nak curi. Jadi maknanya dipotong pula kaki. Jadi dalam Islam boleh sabit. Ada maknanya bila Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid mi'ata jaldah. Kalau mencuri, kenapa didahulukan muzakkar daripada muannas? Tetapi apabila berzina, kenapa dia mendahulukan, Allah Ta'ala mendahulukan muannas daripada muzakkar? Faham apa muannas muzakkar? Faham? Jangan anggung dia. Awal. Dalam bab mencuri didahulukan lelaki daripada perempuan. Sebab pada dasarnya kalau mencuri ni memang lelaki. Jarang kita akan dapat mencuri dapat. Kerana memandangkan pada dasarnya mencuri ni dia memerlukan kepada kekuatan. Nak ambil pintu, nak panjat, nak lawan orang dalam rumah, nak memecahkan, nak memukul, maka dia memerlukan kekuatan, kan? Tinggal orang sekarang, orang perempuan dah boleh memanjat dah. Sebab dia dah ada sukan, apa tu? Sukan memanjat. Jadi semua dia panjat. Tak kira boleh. Tapi dalam hukum zina, kebanyakan punca zina ini ialah bermula daripada perempuan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebut az-zaniyatu. Kerana apa? Perempuan ini Allah Ta'ala dia dijadikan dia sebagai perempuan ini sebagai zina. Kenapa? Sama ada dia bertutup ataupun dia terdedah, mereka ini adalah disebut sebagai zina. Maknanya perhiasan. Orang perempuan kalau bertutup, dia pakai tudung pun bertingkat. 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dia pakai tudung, ada yang ini kecil, ada yang lampu sampai ke pinggang, ada yang tak ada langsung, ada yang berkali-kali. Kalau dah bertudung pun tak bunga sini, tak bunga sini. Kalau dah ada bunga, paku kat sini, paku kat sini, paku kat belakang. Dan jadi apa? Itu dia katakan az-zani. Mana pada dasar minta maaf dalam perempuan ni dia marah. Sebab itu disebut oleh Quran. Nak marah Allah Ta'ala. Jangan protes. Sebab itu disebut. Walaupun pada dasarnya orang tak setuju, tetapi sebenarnya bahaya itu zina kebanyakan hilang daripada wanita. Jadi dengan sebab itu orang perempuan dia keluar mana-mana pun dia awal, dia kena menjaga dia semua. Kenapa dalam Islam apabila tawaf, apabila sa'i, orang perempuan tidak dituntutkan dia ramal,
Nah, orang perempuan ketika mana tawaf tidak dituntut kepada istilah. Nah, angkat tangan, kan? Kenapa orang perempuan tak dituntut? Orang lelaki dia tidak. Dia kalau tak boleh mencium Hajar Aswad sampai di pintu Kaabah, dia angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia ucapkan. Nah, tapi orang perempuan tak boleh. Dia pun angkat Allahu Akbar. Orang pun tengok, macam nak terbang. Bila dia angkat macam ni, maka akan kelihatan dia punya aurat. Orang pun tengok, gebunya tangan siapa tu? Jadi orang tak jadi ibadat. Tidak dituntut dia ramal. Kerana ramal ni ialah berlari-lari anak. Mana-mana tawaf yang diikuti dengan sa'i. Pada pusingan pertama, pusingan kedua dan pusingan ketiga. Orang lelaki dituntut untuk lari-lari anak. Kalau dalam keadaan ramai pun dituntut, maknanya jalan cara lari. Tapi orang perempuan tidak dituntut. Tapi ada juga yang lari 100 meter. So, bila dia lari akan terdedah dari sudut aurat dia. Itu yang tadi. Kenapa dalam sa'i orang perempuan tidak dituntut untuk lari-lari anak? Dia tak ada dua garis jauh. Tapi ada juga yang lari, yang potong saya pun ada. Bajunya tahu. Yang potong betul. Kerana apa? Apabila dia lari, maka pada waktu itu dia tidak dapat menjaga dari sudut aurat dia. Nah, mungkin kelihatan. Kalau dia lari pun orang akan lewat bentak dia punya bentuk badan dia. Lari tu empu. Badan besar macam tendram. Macam panda, yang panda. Gitu. Jadi kan, tak apa. Jadi dengan sebab itu dia tidak disunahkan kepada orang perempuan bila tawaf dan sa'i itu ada dari atas. Itulah maknanya hebatnya dan istimewanya Islam itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah mengenal sifat-sifat. Mengenal Allah taala ni ialah kita mengenal, maknanya melalui rasul-rasul. Kita mengenal rasul. Rasul membawa pengkhabaran, membawa wahyu Allah taala, maka daripada itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kita ni jadi orang beriman, jadi orang Islam pada waktu sekarang adalah dengan sebab rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah SAW, kita tidak tahu di manakah kita sebenarnya. Dengan kita mulia dengan sebab Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah SAW, kita tidak tahu di mana, bagaimanakah kedudukan kita, maruah kita sebenarnya. Jadi kita kena bersyukur. Kerana apabila kita mengenal agama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ini melalui rasul-rasul adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Kerana rasul-rasul ini bawa makna kepada kita satu akidah, satu aqaid, satu kepercayaan yang membawa manusia supaya beriman yang menyelamatkan kehidupan di dunia dan akhirat. Kalau sekiranya agama-agama lain yang bukan dinu hanifah, mereka membawa manusia keselamatan dan kesejahteraan hanya sahaja di dunia wal akhirah tak ada. Itu beza. Berbeza dengan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terkandung hukum-hukum. Dalam Al-Quran ada hukum, seperti mana kita tengok tadi zina. Kalau sekiranya mereka ni muhsin, mana orang dah berkahwin, kena rejam. Kalau ghair muhsin, orang belum berkahwin, kena rotan 100 kali. Niat tajam. Kena rotan, mesti kena kulit. Mana? Itu hukum. Allah Ta'ala perintahkan zakat, perintahkan puasa, hukum. Perintahkan supaya
Kalau sekiranya mencuri, potong tangan. Kalau sekiranya mereka mencederakan orang lain, kena kisos, kan? Maknanya kalau potong tangan, dia potong tangan orang, potong balik tangan dia, kisos. Kalau dipotong telinga orang, potong balik telinga dia, itu kisos, hukum. Dan amalan-amalan meliputi segala bidang hidup. Amalan supaya sembahyang, zakat, puasa, amalan. Baca Quran, berzikir, itu amalan. Hingga kepada sekecil-kecilnya. Dan semuanya itu bergantung kepada satu asas yang penting, iaitu ma'rifatullah. Orang akan sembahyang apabila dikenal Allah. Orang tidak akan mencuri kalau dia kenal Allah. Dengan sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, seorang yang mencuri, dia tidak akan mencuri melainkan waktu dia mencuri, iman dia ada. Orang yang berzina, dia tidak akan berzina melainkan waktu dia berzina, iman dia ada. Kalau dia ada iman, dia tak apa. Ini hadis Rasulullah SAW nak menyebutkan tuan-tuan, orang yang mengenal Allah Ta'ala yang akan maknanya menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu asasnya maknanya nak mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia mesti kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu intisari daripada maksud hadis yang kami sebutkan dalam bab ada pengarang, kan? Jelasnya sebagaimana sebuah bangunan bergantung kepada asas tentang teguh kukuh atau tidaknya, maka demikian pula halnya ma'rifatullah, iaitu tiap-tiap seorang wajib memahaminya supaya meresap dan sebati di dalam jiwa, sehingga menjadi satu keyakinan yang dapat mempengaruhi seluruh perasaan dan gerak langkah untuk memikul tanggungjawab menjalankan hukum-hukum Islam dan amalan-amalan. Jadi, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buat semua perkara, sama ada perkara itu baik, daripada amalan yang berbentuk perbuatan ataupun amalan yang hanya dari sudut lisan, ataupun kita punya qalbu, jawarih kita, adalah asasnya iaitu apabila mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mereka tak kenal, mereka akan menganggap bahawa ibadat-ibadat yang menjadi, bila nak buat, bila nak tinggal, tinggal. Kerana apa? Tidak ada rasa takut kepada Allah. Kerana tidak mengenal Allah dengan erti kata yang sebenar. Sekiranya asas makrifat ini tidak kukuh dalam hanya dalam peringkat menyangka semata-mata, sangkaan semata-mata, maka inilah sebabnya seorang itu tidak merasa tanggungjawab dalam menjalankan hukum dan amalan yang tersebut dengan sepenuhnya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila manusia ini kurang mengenal Allah, maksudnya mengenal tapi dengan tidak sepenuhnya, tidak kenal dengan sebenar-benar. Kamu percaya kepada Allah? Percaya. Sangat percaya. Bagaimana Allah Ta'ala sifatnya? Tak tahu. Mengenal hanya setakat mengenal. Dia tidak kenal dalam arti kata seperti mana kita mengenal anak-anak kita sendiri. Kalau kita mengenal anak kita sendiri, kita tahu namanya, sifatnya bagaimana, kegemarannya apa, kesukaannya apa, apa yang biasa menjadi sesuatu yang maknanya dalam hidup dia paling suka, kita tahu. Ini secara kita kenal. Allah Ta'ala ada. Percaya Allah Ta'ala ada.
lain. Itu masalah. Itulah masalah. Kenapa? Kerana dia tidak mengenal bahawa Allah Ta'ala akan membalas, Allah Ta'ala akan menghukum. Kenapa cakap bohong? Kerana dia tidak mengenal bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat mendengar, Allah Ta'ala melihat. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, ma'rifatullah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Tiap-tiap seseorang manusia apabila ia lahir sahaja ke alam mawjud ini, wa alam wujud, ia akan dapat menerima berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung. Kita lahir je tuan-tuan ke muka bumi, kita dapat berbagai-bagai nikmat. Nah, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat aku, saya kamu tak boleh. Seorang abid beribadat selama 70 tahun dalam gua, beribadat dalam gua yang Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap hari. Maknanya dalam gua itu tumbuh satu pokok delima. Setiap hari buah pokok delima itu menurunkan buah untuk makan, dimakan. Besok keluar satu biji lagi. Kerja dia apa? Ibadat kepada Allah Subhanahu. Maka setelah 70 tahun beribadat kepada Allah, dia merasakan bahawa ibadat itu banyak. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam syurga dengan sebab ibadat 70 tahun. Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia, kamu tidak boleh masuk syurga dengan sebab ibadat 70 tahun. Kenapa? Kalau tanpa rahmat aku, kamu tak boleh masuk syurga. Tanpa rahmat. Dia kata, macam mana ya Allah? Lalu Allah Ta'ala meletakkan amalan dia 70 tahun dan mengeluarkan satu biji mata dia, lalu ditimbang. Satu biji mata ni bukan dua, sebiji je. Yang susah buah anggur tu, yang kita makan setiap minggu tu, yang tu Haji Osman petik kat belakang rumah setiap minggu. Ni keluarkan satu biji je, timbang dengan amalan 70 tahun. Bila ditimbang, sebiji mata itu mengalahkan, maknanya berat 70 tahun. Kata Allah, masuk neraka. Dia kata, ya Allah, kalau begitu masukkanlah aku ke syurga dengan rahmat. Jadi ini tuan-tuan nak menunjuk kepada kita, kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala daripada mula kita lahir sampailah kepada hari ini, dengan krim dan berbagai krim-krim yang lain, maka kita tak boleh naik. Tuan muslimin dan muslimat, tak boleh naik. Jadi ini sebabnya kita taklah menjadi orang yang bersyukur dengan apa? Dengan nikmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu Allah Ta'ala membawakan ayat yang lain sebagai penyokong kepada ayat yang disebut tadi dalam variasi yang berbeza. Wa iz ta'azzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku tak? Dan kalau kamu kufur, kami azab. Dan Allah Ta'ala counter ayat dia tadi dengan satu ayat yang lain. Allah Ta'ala sebut apa ni? Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sesungguhnya amat sedikit sekali, amat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada nikmat. Jadi maknanya itu tuan-tuan menunjuk kepada kita bahawa kebanyakan manusia apabila dia diberi nikmat, banyak yang tak syukur daripada syukur. Jadi inilah hakikat yang kita kena ketahui, bahawa kita kena balik mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada asas yang utama
iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita mengenal Allah Taala dengan arti kata yang sebenarnya, barulah kita ni akan menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Maknanya walaupun sedikit yang diterima, dia menjadi orang yang bersyukur. Kerana orang yang bersyukur ni tuan-tuan, dia bukan memandang kepada banyak atau sedikitnya, tetapi dia memandang kepada siapa yang memberikan. Bukan memandang kepada apa yang dia. Ini bezanya pandangan orang yang bersyukur dengan orang yang tak bersyukur. Kerana orang yang tak bersyukur ni, dia memandang kepada kualiti dan kuantiti. Sikit saja, 500 je bagi dia 1000. Gitu. Dia begitu tu. Tapi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, dia memandang kepada yang bagi. Alhamdulillah dapat ini. Kalau tak tersenarai langsung, tengok aja. Jadi